Hai semua, selamat bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu dan terima kasih kerana menonton video PDPR ini. Jadi pada video kali ini Cikgu akan bawakan anda semua untuk mempelajari topik 9.4 iaitu kepentingan kegiatan ekonomi dunia. Mari kita mulakan. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran berkenaan dengan topik kepentingan kegiatan ekonomi dunia ini, kita lihat dahulu senarai-senarai kepentingan kegiatan ekonomi ini yang kita akan bincangkan nanti. Iaitu ini adalah senarai kepentingan kegiatan ekonomi di dunia. Jadi antara kepentingannya ialah mewujudkan peluang pekerjaan, yang kedua ialah peningkatan taraf hidup, yang ketiga ialah meningkatkan pendapatan negara, yang keempat, peningkatan infrastruktur. Yang seterusnya ialah mengurangkan import barangan. Yang seterusnya, menggalakkan pemindahan teknologi. Dan yang terakhir nanti yang kita akan pelajari ialah bagaimana kegiatan ekonomi ini dapat menggalakkan proses pembandaran. Mari kita mulakan sekarang. Kita lihat kepentingan yang pertama iaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan ini banyak mewujudkan peluang pekerjaan. Antara kegiatan ekonomi yang banyak mewujudkan peluang pekerjaan ialah contohnya seperti pertanian, penternakan, pendestrian, pelancongan dan juga perkhidmatan. Jadi semua kegiatan ekonomi ini akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk di bandar dan juga di luar bandar. Kalau kita lihat secara lebih lanjut lagi, contoh-contoh yang boleh kita ambil di kawasan bandar iaitu pekerjaan seperti juruteknik dan juga operator dalam sektor pendestrian. Manakala di luar bandar pula seperti nelayan dan juga petani. Kita lihat pula kepentingan yang kedua. Baiklah, sebelum kita pergi yang kedua, kita lihat dahulu gambar-gambar kegiatan ekonomi yang banyak menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di bandar dan juga di luar bandar. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, itu adalah gambaran petani moden. Yang kedua pula yang di bawah itu adalah nelayan. Dan yang ketiga di sebelah itu pula itu ialah operator pengeluar. Dan yang terakhir sekali ialah gambar yang merupakan gambar juru teknik. Mari kita lihat yang seterusnya. Baiklah, kita pergi yang kedua pula iaitu meningkatkan taraf hidup. Daripada yang pertama tadi, pendapatan yang mereka perolehi daripada peluang pekerjaan tadi, mereka dapat gunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sekaligus dapat meningkatkan kuasa beli mereka untuk membeli barang-barang di pasaran. Selain itu juga, dia dapat memajukan tahap pendidikan dan juga kesihatan, dan mereka juga dapat memperolehi ataupun membeli rumah yang lebih selesa. Jadi ini akan dapat meningkatkan kualiti hidup mereka, seterusnya dapat menjamin memajukan ekonomi negara. Kita lihat pula yang ketiga. Sebelum kita pergi yang ketiga, kita lihat dahulu ini adalah gambaran yang menunjukkan bahawa pendapatan boleh meningkatkan taraf hidup penduduk di bandar ataupun di luar bandar. Jadi kalau kita lihat yang pertama, pendapatan yang mereka perolehi dapat meningkatkan kuasa beli mereka. Yang kedua pula dapat menaikkan taraf pendidikan mereka, dan yang ketiga pula mereka dapat memperolehi rumah yang lebih selesa, dan seterusnya nanti juga dapat membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Jadi kita lihat pula yang ketiga. Baiklah, seterusnya pula ialah kepentingan yang ketiga iaitu menambah pendapatan negara. Jadi aktiviti ekonomi yang dijalankan di sesebuah negara tersebut dapat membantu negara tersebut memperolehi pendapatan melalui hasil ekspor seperti cukai barang dan juga keuntungan aktiviti perniagaan. Selain itu juga, kedatangan pelancong juga dapat turut meningkatkan pendapatan negara melalui apa? Melalui tukaran wang asing ketika mereka berbelanja di negara tersebut, dan pendapatan itu nanti akan digunakan untuk mengurus dan juga mentadbir serta menyediakan kemudahan-kemudahan asas kepada rakyat di negara tersebut. Antara kemudahan asasnya seperti sekolah, hospital dan juga jalan raya. Jadi gambar yang seterusnya ini adalah menunjukkan bagaimana negara tersebut mendapatkan pendapatan mereka ataupun memperolehi pendapatan mereka. Yang pertama iaitu melalui keuntungan aktiviti perniagaan, yang kedua pula ialah cukai kemasukan pelancong, yang ketiga ialah cukai perkhidmatan, dan juga yang keempat ialah
cukai perniagaan. Kita pergi yang keempat pula, iaitu meningkatkan infrastruktur. Jadi daripada pendapatan yang diperolehi daripada kegiatan ekonomi tadi dapat dijadikan sebagai sumber kewangan untuk menyediakan kemudahan awam dan juga pembinaan infrastruktur kepada rakyat. Jadi ini akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan juga kesihatan di kalangan penduduk di negara tersebut. Contohnya di Malaysia, kerajaan telah membina Lebuhraya Utara Selatan, membina lapangan terbang KLIA, Jambatan Pulau Pinang dan juga Pelabuhan Kelang. Jadi gambar yang seterusnya pula, ini adalah kemudahan infrastruktur yang telah disediakan oleh kerajaan di Malaysia. Contohnya Lebuhraya Utara Selatan. Yang kedua ialah itu adalah gambar menunjukkan Pulau Pinang, Jambatan Pulau Pinang. Yang ketiga pula ialah lapangan terbang KLIA dan yang keempat pula gambar yang menunjukkan Pelabuhan Kelang. Jadi kita lihat pula kepentingan yang kelima. Baiklah, kita pergi yang kelima pula, iaitu mengurangkan import barangan. Jadi perkembangan kegiatan ekonomi khususnya di negara kita Malaysia dapat membantu negara kita untuk mengurangkan kebergantungan terhadap barangan import. Jadi antara langkah-langkah yang kita boleh laksanakan iaitu menggalakkan perkembangan industri kecil dan sederhana dan juga memajukan sektor ekonomi primer seperti sektor pertanian, seperti pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga sektor perikanan seperti perikanan pinggir pantai, aquaculture dan juga sektor penternakan seperti ternakan ayam, telur, kambing dan juga lembu. Jadi gambar yang seterusnya ini adalah antara kegiatan ekonomi yang kita boleh kembangkan dan juga majukan supaya kita akan mengurangkan kebergantungan terhadap barangan import. Antaranya ialah yang di atas itu adalah industri kecil sederhana ataupun dipanggil sebagai IKS. Yang kedua ialah kebun pisang. Yang ketiga ialah penternakan ayam, telur tadi dan juga yang keempat ialah kegiatan perikanan. Jadi kita lihat pula kepentingan yang keenam. Baiklah, kita lihat kepentingan yang keenam pula iaitu menggalakkan pemindahan teknologi. Jadi pemindahan teknologi ini berlaku sebagai contohnya negara kita Malaysia bersama dengan negara-negara yang lebih maju lagi seperti Jepun, Perancis dan juga China. Jadi melalui pemindahan teknologi ini, negara kita Malaysia dapat memiliki tenaga yang lebih mahir dan juga mampu meningkatkan kepekaran mereka dalam bidang sains dan juga teknologi. Antara contoh pemindahan teknologi yang berlaku iaitu di dalam industri otomotif negara kita yang disertai oleh syarikat-syarikat seperti Proton dan juga Pro2. Jadi ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana pemindahan teknologi tersebut berlaku dan bagaimana pemindahan teknologi itu juga dapat meningkatkan kemahiran tenaga kerja di negara kita Malaysia. Contohnya yang pertama, pemindahan teknologi otomotif. Yang kedua ialah pemindahan teknologi dalam bidang tekstil. Yang ketiga pula ialah pemindahan teknologi dalam sektor pertanian dan juga mengadakan latihan dalam penggunaan aplikasi teknologi yang baru. Kita lihat pula yang terakhir. Kita lihat pula kepentingan yang terakhir iaitu menggalakkan proses pembandaran. Jadi kemajuan kegiatan ekonomi yang terdapat di sesebuah kawasan itu dapat membantu merancangkan lagi proses pembandaran ataupun urbanisasi yang terdapat di kawasan tersebut. Contohnya kalau kita lihat di dalam sektor pertanian telah mewujudkan bandar-bandar seperti Segamat, Labis di Johor. Kalau sektor pedestrian pula telah mewujudkan bandar-bandar seperti Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Nilai. Manakala untuk sektor perkhidmatan pula telah mewujudkan bandar seperti Cyberjaya, Putrajaya dan Nusajaya. Manakala untuk sektor pelembungan pula telah mewujudkan bandar-bandar seperti Kerteh, Miri dan juga Bintulu. Jadi ini adalah menunjukkan pemandangan bandar-bandar tersebut, antaranya Bandar Segamat, yang kedua ialah Bandar Shah Alam, yang ketiga pula ialah Bandar Putrajaya dan yang keempat pula ialah Bandar Miri. Dan gambar cikgu itu pula menunjukkan satu-satunya pengalaman cikgu berada di Bandar Putrajaya. Jadi begitulah tadi pembelajaran berkenaan dengan kepentingan kegiatan ekonomi utama di dunia. Jadi kalau kita lihat kembali berkenaan dengan isi-isi tersebut, jadi ini adalah kepentingan yang kita telah pelajari tadi, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup, meningkatkan pendapatan negara, peningkatan infrastruktur, mengurangkan import barangan,
menggalakkan pemindahan teknologi dan juga menggalakkan proses pembandaran. Jadi itu sahaja pembelajaran video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe dan teruskan menimba ilmu geografi. Oke, itu sahaja. Bye-bye.